lebih-lebih lagi pada saat-saat genting pada saat hari ini, yaitu kita sedang dilanda bencana COVID-19. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita peluang, memilih kita semua untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ini di dalam forum yang dianjurkan Perlis dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Dan tuan-tuan dan puan, untuk pengetahuan semua, forum kita pada hari ini adalah bertajuk Islam dan Cabaran Kepelbagaian Agama di Malaysia. Dan hari ini juga, malam hari ini juga kita membawa figur-figur dakwah ataupun tokoh-tokoh dakwah kita, pendakwa kita yang sangat hebat. Saya akan kenalkan mereka. Mungkin tuan-tuan dan puan boleh lihat handsome-handsome yang ada dekat depan ni. Baik, kita pergi kepada saya ingin memperkenalkan dulu. Kita punya apa? Kita punya panel pada hari ini. Kan orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Oh, lupa pula. Lupa nak perkenalkan diri. Nak kenal saya tak? Nak dia kena ada ni dulu, demand. Kalau ada demand kita supply. Okey, baik. Saya sebagai moderator Marcelus Morin, merupakan eksekutif dakwah di One Center Malaysia Perlis. Dan bersama dengan kita pada malam hari ini 3 orang panel yang berada di sebelah kiri saya, tidak lain tidak bukan Brother Zamri Vinod yang merupakan Ketua Pegawai Operasi One Center Malaysia Perlis, dan beliau juga merupakan salah seorang daripada anak murid Dr. Zakir Naik. Dan di sebelah kanan saya pula ni Al-Fadil Ustaz Ahmad Ikram daripada Multiracial Reverted Muslim. Beliau merupakan pegawai penyelidikan di MRM. Dan ini yang biasa kita nampaklah, famous, orangnya sangat popular, iaitu Brother Firdaus Wong, Presiden Multiracial Reverted Muslim MRM. Dan beliau juga sama seperti Brother Zamri Vinod, merupakan salah seorang daripada anak murid Dr. Zakir Naik. Tanpa membuang masa lagi, tuan-tuan dan puan, biasa kita forum ni kita ada 2 orang je panel. So kali ni ada 3 orang. So takut saya kita habis apa ni, terlajak pukul 9 lebih kan. So kita cuba untuk mengawal masa kita forum ini dengan perbahasan-perbahasan yang bakal mereka bentangkan sebentar lagi. Baik. Kita akan bertanyakan soalan. Saya akan bertanyakan soalan kepada panel kita yang pertama, yaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Ikram. Seperti sedia maklum, Al-Fadil Ustaz Ahmad Ikram merupakan pengkaji ataupun seorang yang sangat aktif yang mengkaji berkenaan dengan perbandingan agama. Berdasarkan kita pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Ahmad Ikram sebagai juga seorang pengkaji perbandingan agama, apakah pandangan Ustaz tentang tren perkembangan agama di Malaysia dalam mengisi ruang kepelbagaian agama di negara kita? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara moderator, sahabat seperjuangan Brother Firdaus Wong dan juga Brother Zamri Vinod menyahut lontaran soalan yang dilontarkan oleh saudara moderator berkenaan dengan trend ataupun bagaimana perkembangan agama ataupun kepelbagaian agama di Malaysia sekarang. Saya cuma nak bawa satu pandangan sisi baru hasil daripada kajian kami. Dan perkara ini kami telah bentangkan sebahagian dan kami dedahkan sebahagian, dan ada juga sebahagian lagi kami tak dedahkan tentang jumlah dan juga kumpulan agama-agama yang telah bertapak di Malaysia. Kita dah biasa bila dengar perkataan kepelbagaian agama, kita dengar adanya agama Hindu selain pada agama Islam, adanya agama Buddha, adanya Sikh, adanya Taoism, Confucianism, agama Bahai. Itu agama yang kita boleh kata antara agama-agama lama, agama-agama dah established, yang dah telah lama bertapak, yang telah kukuh, yang didokongi oleh majoriti masyarakat di dunia. Di samping itu, wujud juga pelbagai lagi
gerakan-gerakan agama baru. Yakni kalau kita nak bagi faham konteks di Malaysia, jika kita pernah ada individu yang seperti Ayah Pin, yang mana lahir daripada keluarga Islam tetapi mengamalkan ajaran salah, sehingga dia mencipta satu fahaman, satu akidah yang mana jauh daripada akidah Islam. Kalau tengok pada trend apa yang dibawa oleh Ayah Peng ni, ia dikenali sebagai gerakan agama baru, dikenali sebagai kultus. Kultus ni, yang perangai seperti Ayah Peng ni juga banyak wujud di bawah pelbagai agama. Bawah agama Kristian wujud lagi pelbagai gerakan-gerakan agama baru. Di bawah gerakan Hindu wujud lagi pecahan-pecahan gerakan-gerakan agama baru. Hasil daripada pecahan yang berada di antara bangsa ni, hasil kajian kami dapati tidak kurang daripada 50 jenis dan juga aliran agama baru yang telah bertapak di negara kita. Ni bukan Hindu, bukan Buddha dah, tetapi agama baru, dan majoritinya daripada India. Ya, majoriti daripada India. Ada juga daripada Korea Selatan. Seperti mana kalau sahabat-sahabat dan juga saudara-saudara pernah melihat pendedahan yang pernah di kami di MRN, kita dedah kumpulan-kumpulan yang guna atas nama tema Kristian, tetapi dia tidak diiktiraf oleh kumpulan Kristian, yang mana dia masuk ke sekolah, masuk ke universiti dan sebagainya. Itu baru sebahagian yang telah kami dedahkan. Jadi kumpulan-kumpulan agama baru ni yang telah bertapak di negara kita. Negara kita ni dia agak, ialah walaupun ada orang yang selalu mengkritik negara kita, mengatakan adanya tidak, orang kata adil di dalam isu hak kebebasan beragama, tidak memberi hak kebebasan beragama sebagainya. Di samping itu, negara kita juga sedia menerima kepelbagaian ni. Sehingga tuan-tuan boleh bayangkan, sehingga 50 gerakan agama baru boleh bertapak di dalam negara kita. Dan kita di Malaysia, kita tak nampak sangat, tak berapa nak bimbang. Sebab antara alasan nombor satu adalah kita dijaga di bawah perlembagaan dan juga undang-undang. Yang ini perkara 11/4 jelas mengatakan bahawa agama bukan Islam tidak boleh disebarkan kepada umat Islam. Jadi oleh kerana keselesaan di bawah perlembagaan dan juga undang-undang ini, maka kita tengok sebahagian besar masyarakat kita ni dah rasa selesa, tak nak, orang kata, nak ambil isu tentang gerakan-gerakan yang bukan daripada agama Islam yang telah bertapak negara kita. Isu dia bukan soal kita nak timbulkan, orang kata, nak bergaduh ke, nak timbulkan ketegangan ke. Cuma isu dia adalah mereka ni 50 agama daripada luar Malaysia, daripada India, daripada Amerika Syarikat, daripada China, masuk ke negara kita dengan rajinnya, dengan, orang kata, bersungguh-sungguh untuk melakukan dakwah. Sama ada sebahagian mereka berdakwah kepada orang Islam, dan ada di kalangan mereka fokus kepada bukan Islam. Jadi usaha mereka begitu, orang kata, semangat daripada luar negara mari ke negara kita. Walaupun tak boleh bercakap bahasa Melayu, tapi mereka juga masuk ke sekolah-sekolah. Atas sebahagiannya kami dedahkan. Ya. Jadi bila kumpulan ni mari bertapak, mari duduk, orang kata, membina syarikat dan juga HQ mereka di Malaysia, pada kita pada hari ini mungkin dia tak jadi isu sangat. Ya, dan kami di bahagian, orang kata, bergulumang dengan isu-isu kepelbagaian ni, deal dengan non-Muslim sebagainya, pada kami tak ada masalah. Kita boleh menerima kepelbagaian ini. Cuma isu dia adalah bila mereka dah bertapak, kita sekarang ni duduk selesa dengan perkara 11/4. Itu adalah hal undang-undang, kita tak ada masalah. Cuma undang-undang ini, tuan-tuan mungkin lebih lama, ya, saya ni orang muda, tuan-tuan yang lebih otai, lebih lama lagi dalam dunia cabaran ini, tuan-tuan dah biasa tengok tak bagaimana perkara 11/4 ni daripada dulu sehingga kini asyik ditekan dan dikritik, dan malah terwujud kumpulan-kumpulan seperti IFC pada tahun 2005. Antara misi mereka adalah untuk menekankan supaya bahawa perkara 11/4 ini dikurangkan dia punya kekuatan di bawah perundangan. Jadi kalau perkara 11/4 ni diruntuhkan,
Na'udzubillah, kita minta jauh. Di Malaysia ni sudah ada 50 agama yang telah bertapak. Sahabat-sahabat rasa 50 agama ni tak masuk ke untuk ketuk pintu kita dan berdakwah, membawa nilai mereka negara kita? Ha? Pada hari ini mungkinlah kita tak ada masalah sebab kita dijaga di bawah perlembagaan. Di samping kita dijaga bawah perlembagaan, kita diberi ruang dan juga orang kata ruang untuk berdakwah kepada mereka. Tiba-tiba kita tidak guna kesempatan ini untuk melakukan dakwah. Ini satu perkara yang sangat rugi. Adakah kita nak letak pemikiran bahawa dengan kita tidak berdakwah, maka mereka ni yang datang dari jauh-jauh bertapak negara kita ni juga tak akan berdakwah? Ha? Atau bila kita tidak berdakwah, atau mereka ni tak akan lagi nak sentuh tentang perkara 11-4 ni. Mereka tetap akan buat benda ni. Mereka akan tetap tekan negara kita, mereka akan tetap untuk melakukan misioneri mereka terhadap umat Islam. Tetapi kita ni di mana? Ha? Jika mereka ni memiliki misi dan pelbagai visi, jika kalau kira tahun 2020 ni, hasil pada kajian kami ni, kami tengok 2020 ni hampir majoriti gerakan agama antarabangsa ni dia memiliki misi untuk dia nak capai pada tahun ni. Ha? Wa makaru wa makallahu wallahu khairul makirin. Yang mana bila semua kita pun ada visi 2020, pelbagai agama juga memiliki visi 2020, pada tahun ini kita tengok semua dia majoriti duduk rumah, karantina dan sebagainya. Jadi walaupun kita merancang dengan pelbagai struktur dan juga strategi kita, tetapi itu kuasa Allah, sehingga dengan ancaman dan juga COVID-19 ini menyebabkan perkara itu terbantuk sedikit sebanyak. Jadi oleh kerana ruang yang kita ada ni, bila orang pakai tarik handbrake oleh kerana ancaman COVID-19 ni, maka di sini kita perlu orang kata muhasabah balik untuk bagaimana kita nak start balik gerak untuk beraktif melakukan dakwah kepada non-Muslim. Ya, kita kalau nak bincang soal ancaman ideologi sebagainya, dia ada satu perbincangan yang besar. Cuma jika kita tidak melakukan dakwah, adakah dengan kita tidak melakukan dakwah itu mereka akan tidak melakukan dakwah mereka? Mereka akan sentiasa untuk melakukan dakwah. Baik, dan yang kedua, yang terakhir, saya ingin mengulas tentang trend bentuk bagaimanakah agama yang 50 tadi yang telah bertapak ni, jenis macam mana? Pertama, ia adalah gerakan dia panggil syncretism. Syncretism ni adalah senang faham, dia pergi gabung beberapa ajaran. Dia ambil sedikit di dalam Islam, dia ambil sedikit dalam Kristian, dia ambil sedikit dalam agama Taoism, lalu dia adun jadi bentuk praktis satu agama baru. Trend syncretism ni adalah trend yang semakin melonjak, semakin mula mendapat tempat di dalam dunia ni. Itu yang pertama. Yang kedua, trend gerakan agama baru yang masuk ke Malaysia ini adalah mereka fokus kepada perkara-perkara kerohanian, spiritual. Yang banyak masuk daripada India ni adalah kebanyakannya ni mempromosikan nilai-nilai spiritual. Yang mana kalau bercakap soal nilai spiritual ni, dia kata untuk orang Islam pun boleh buat, untuk orang bukan Islam pun boleh buat. Nama Islam kekalkan atas nama Islam. Pergi masjid. Tetapi terima beberapa syarat dia. Antara syarat dia adalah percaya bahawa di dalam diri ini, yakni roh ataupun atman, adalah sebahagian daripada Tuhan. Jenis akidah yang mengatakan Tuhan dalam diri ini. Ini merupakan akar yang besar yang sedang berkembang di India dan juga masuk ke negara kita. Dia panggil akidah Advaita Vedanta. Itu bahasa falsafah lah. Advaita Vedanta ni akidah di bawah agama Hindu, yang mana kian pesat tersebar di atas nama makrifat Hindu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadil, Ustaz Ahmad Ikram di atas perkongsian pembentangan berkenaan dengan trend agama di dalam Malaysia. Memang di Malaysia ni, ya, kita tahu kita mempunyai kepelbagaian agama. Yang biasa kita tahu ni ada Hindu, Buddha, Kristian, Islam. Tapi sebenarnya ada lagi ajaran-ajaran yang lain seperti mana yang tadi telah dibentangkan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Ikram.
ada ajaran-ajaran yang lain ini sebenarnya mungkin boleh mengancam akidah Islam itu sendiri dan mungkin boleh merosakkan anak-anak muda ataupun orang yang kurang kepegangannya kepada Islam itu untuk terpengaruh dengan ajaran-ajaran ini. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Ikram di atas perkongsian sebentar tadi. Kita pergi pula kepada Brother Zamri Vinod. Brother Zamri Vinod, di Malaysia ni kita tahu kita ada, macam saya kata tadi, kita ada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Bangsa memang ramai, kan? Disebut juga dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ba wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu lelaki dan wanita, dan kami menjadikan kamu bersuku kaum, berbangsa-bangsa, berkabilah supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, itu soal berbangsa-bangsa. Tetapi soal agama ni, Brother Zamri, kita ada agama-agama lain selain daripada agama Islam seperti Hindu, Kristian dan agama Buddha juga. Bagaimana ada kepelbagaian agama di Malaysia ini peluang untuk kita berdakwah ataupun kepelbagaian agama di Malaysia ini menjadi ancaman kepada orang Islam? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada saudara moderator yang juga merupakan rakan setugas di pejabat, saudara Marsilus, dan juga Ustaz Ikram. Tidak lupa juga Ustaz Firdaus Wong. Apa khabar saudara? Alhamdulillah. Dan insyaAllah, apa khabar semua? Sihat? Okey, soalan yang cukup bagus. Apabila tuan moderator telah tanyakan dekat kita soalan, secara ringkasnya soalan dia berbunyi begini. Apakah keberadaan non-Muslim di Malaysia? Pelbagai agama itu maksudnya non-Muslim. Apakah keberadaan non-Muslim itu merupakan satu peluang ataupun merupakan ancaman bagi kita? Ataupun bagi agama Islam itu sendiri? So perkara ini mungkin kita boleh lihat dari dua sudut yang berbeza. Sekarang ni kita bincang jika ianya adalah peluang. Dan saya personally, saya juga menganggap ianya sebagai satu peluang. Peluang dia apa tuan-tuan? Peluang supaya saya boleh berdakwah dengan masyarakat bukan Islam. Bayangkan dekat Malaysia ni kalau langsung tak ada orang bukan Islam, macam mana saya nak buat dakwah kepada masyarakat bukan Islam? Kan? Bayangkan pakcik yang telah menyebabkan saya memeluk agama Islam, apa saja kebaikan yang saya buat, apa saja amal kebaikan yang orang yang dapat manfaat daripada saya mereka buat, semua pahala ini akan pergi kepada dia juga tanpa mengurangkan pahala saya. Ada peluang kan? Peluang untuk mendapat pahala. Dan bayangkan kalau ada masyarakat non-Muslim, jika saya berdakwah kepada mereka dan asbab daripada saya berdakwah kepada mereka itu menyebabkan mereka memeluk agama Islam, untung tak saya tuan-tuan? Sangat untung. So saya nampak dalam angle itu ianya merupakan sebagai peluang kepada kita. Namun perkara yang perlu kita perbincangkan dekat sini, apakah Allah Subhanahu wa taala memerlukan kita untuk berdakwah kepada mereka? Tidak tuan-tuan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An'am ayat ke-31, di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-35, dan juga di dalam surah Yunus ayat ke-99, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan semua manusia ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala boleh berikan keterangan kepada mereka semua. Apakah Allah perlukan kita? Tidak. Tetapi kita yang sebenarnya beruntung tuan-tuan dengan adanya non-Muslim itu, kita boleh berdakwah dengan mereka dan kecapi pahala yang bakal Allah Subhanahu wa taala berikan kita melalui perkara tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-48, di mana Allah Subhanahu wa taala boleh ampunkan apa saja dosa yang manusia lakukan mengikut kehendaknya, melainkan dosa syirik. Apa orang panggil? Message yang lebih kurang sama juga Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah Al-Maidah dalam ayat yang ke-72, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, Allah Subhanahu wa taala telah haramkan syurga kepada mereka-mereka yang
mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita ada tanggungjawab tak tuan-tuan? Kita ada tanggungjawab untuk sampaikan Islam kepada orang bukan Islam, dan keberadaan orang bukan Islam itu saya lihat sebagai peluang. Namun bagaimana pula dengan orang yang menganggap keberadaan masyarakat bukan Islam itu sebagai satu ancaman? Pada pandangan saya tidak salah tuan-tuan. Kalau ada orang yang rasa itu sebagai ancaman pun tidak salah, jika dengan merasakan perkara itu sebagai peluang maupun ancaman, mereka ada tindakan. Problem dia dengan masyarakat kita yang beragama Islam ni, tuan-tuan tahu tak apa? Ada yang kata non-Muslim ada ni peluang ni, tapi bila nak suruh pergi buat dakwah, tak buat dakwah. Kata peluang, tapi tindakan tak ada. Lepas tu bagi golongan yang mengatakan masyarakat bukan Islam ini adalah ancaman, apa tindakan dia tuan-tuan? Pun yilek. Yang kata peluang pun yilek, tak ada tindakan. Yang kata ancaman pun yilek, tak ada tindakan. Tak kira sama ada orang kata dia peluang maupun orang kata dia ancaman, kalau dia ada tindakan hasil daripada apa yang difikirkan itu jauh lebih baik. Sebab apa saya katakan demikian tuan-tuan? Sebab dalam Islam bukan hanya kita kena buat amar makruf, tetapi dalam waktu yang sama juga kita perlu nahi mungkar. So kalau kita rasa benda itu, keberadaan mereka itu sebagai ancaman, perlu tak kita hapuskan kemungkaran tuan-tuan? Perlu ke tak? Perlu. Kenapa perlu kita hapuskan tuan-tuan? Sebab keberadaan mereka juga secara tidak langsung sebenarnya memberi ancaman kepada sistem ketuhanan ataupun konsep ketuhanan yang sebenar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Melalui surah ini kita tahu Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahu dan berfirman kepada kita, mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka mengatakan tidak akan masuk syurga melainkan mereka yang menganuti agama mereka. Dan kemudian Allah minta kepada bukti. Jika benar apa yang kamu katakan, berikan bukti kamu. So orang bukan Islam ada tak di kalangan mereka, ada di kalangan agama-agama lain selain daripada Islam ini, ada tak mereka buat dakwah tuan-tuan? Ada ke tak ada? Ada. Jika kita merasakan itu adalah ancaman, apa yang perlu kita buat? Bagaimana cara paling mudah kita nak hapuskan ancaman ini tuan-tuan? Dengan pergi dakwah mereka, beritahu tentang Islam tuan-tuan, dan jika mereka memeluk agama Islam, selesai tak masalah? Selesai ke tak tuan-tuan? Dan insya-Allah dengan mereka menjadi seorang Muslim, mereka juga boleh turut bersama-sama dengan kita untuk berdakwah kepada masyarakat bukan Islam. Ini jika ada yang menganggap sebagai ancaman. Problem di kalangan kita ni tuan-tuan, problem di kalangan kita ni tuan-tuan, saya teringat kepada kata-kata Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat di dalam satu ucapan beliau mengatakan, sebenarnya orang bukan Islam itu walaupun mereka berada di dalam agama yang tidak benar, tetapi mereka seolah-olah hidup. Orang yang hidup, mereka bergerak, mereka buat macam-macam. Kita ni, dia kata orang Islam ni, walaupun kita berada di dalam agama yang benar, seolah-olah kita ni macam orang yang mati tuan-tuan. Tak bergerak, tak buat apa. Kita tahu ini adalah kebenaran, dan kita tahu jika ada mereka yang masuk, jika ada mereka yang kekal mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tempat mereka adalah di neraka, tetapi kita tidak bertindak. Kemudian kita mengatakan sesungguhnya kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya kepada kita siapakah yang paling kita cintai, apa yang kita akan kata tuan-tuan? Siapakah yang paling kita cintai tuan-tuan? Siapa? Oh, pakai mask tak dengar no? Jika kita tanya dengan orang Islam, nescaya orang Islam akan bagi tahu yang paling seorang Islam itu cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru datang mak dia, isteri dia, list dia semua bersambung. Ini yang kita akan katakan. Begitu juga
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berikan kita panduan tuan-tuan. Allah bagi 8 perkara bagi tahu dekat kita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa azwajukum wa ashiratukum. Ada 8 perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut di sini tuan-tuan. Jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, isteri-isteri kamu, kaum kerabat atau kaum keluarga kamu, harta yang kamu cari, perniagaan yang kamu kuatiri akan merosot, dan yang last sekali tuan-tuan, rumah-rumah yang kamu sukai. Jika semua perkara ini kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Allah Subhanahu wa taala bagi warning. Jika kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul dan menghalang kamu daripada berjihad demi agama Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi warning, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Allah kata kamu tunggu. Dan malangnya tuan-tuan, kita orang Islam masih lagi tunggu, tanpa buat apa-apa tindakan. Dan Allah SWT telah bagi kepada kita warning. Apa yang sebenarnya tuan-tuan stop kita daripada bertindak? Apa yang stop kita daripada teruskan berdakwah kepada masyarakat bukan Islam, untuk memberitahu tentang agama Islam? Di dalam surah Maryam tuan-tuan, ayat yang ke-88 sampai ke ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Sungguh keji perkara yang mereka nyatakan. Jika langit itu tuan-tuan mempunyai perasaan, jika langit hampir terbelah, bumi hampir runtuh dan gunung ganang hampir ranap mendengar perkataan itu, namun bagi kita manusia yang mempunyai perasaan tuan-tuan, tak ada apa-apa. Namun kita katakan kita mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya. Hari ini tuan-tuan, jika ada seseorang mencaci atau memaki ibu ataupun isteri kita, apa yang kita akan buat tuan-tuan? Apa yang kita akan buat? Kita akan marah. Mungkin kita akan pergi tanya dengan dia, betul tak? Kalau ada orang yang jenis agresif sikit, dia mungkin akan pergi bagi penampak satu. Apa kau? Tanpa sebarang sebab saja pergi maki mak kita ataupun isteri kita. Marah tak? Marah. Yang ini tuan-tuan, Allah sendiri berfirman dalam Quran, mereka telah berikan satu atribut yang sangat keji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Saya bukan suruh tuan-tuan kita pergi lawan dengan mereka. Saya bukan suruh kita pergi pukul mereka. Saya bukan suruh buat semua perkara ini tuan-tuan. Saya suruh at least bercakap tuan-tuan. Paling kurang pergi berdakwah, buka mulut cakap. Hatta itu pun ramai di kalangan kita tidak buat demikian tuan-tuan. Rugi tak tuan-tuan? Rugi. Keberadaan orang bukan Islam itu di bumi Malaysia ini menjadikan kita orang-orang yang sangat rugi. Tak berdakwah, kalau kita anggap itu sebagai ancaman pun kita tak buat apa-apa. Semoga perkongsian ini tuan-tuan akan memberi sedikit sebanyak kesedaran kepada kita untuk kita teruskan berdakwah dalam lingkungan kemampuan kita. Wahiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Brother Zamri Vinod di atas perkongsian berkenaan persoalan yang saya berikan tadi. So tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai Muslim ini, adakah kita wajib berdakwah ataupun tidak? Semua kita dah tahu, kita sebagai Muslim, sesiapa saja yang bergelar Muslim, wajib dia menyampaikan kebenaran itu kepada mereka yang belum mengenal kebenaran. Nah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak memberikan satu renungan kepada kita semua melalui jawapan yang diberikan oleh Brother Zamri Vinod. Mungkin di kalangan kita ini kita rasa takut untuk menyampaikan kebenaran Islam itu kepada masyarakat bukan Islam. Tetapi mahukah kita menjadi manusia yang rugi apabila kita tidak mau menyampaikan kebenaran? Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Asr, di mana Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr.
ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Pertama beriman, beramal soleh, saling berpesan-pesan dalam kebenaran, dan saling berpesan-pesan dalam kesabaran. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah tuan-tuan dan puan telah pun beriman, beramal soleh. Yang ketiga, saling berpesan-pesan dalam kebenaran. Kalau kita lihat dalam tafsir Imam Suyuti, di mana dalam kitab beliau dinyatakan tentang berpesan-pesan dalam kebenaran itu tidak lain tidak bukan kita menyampaikan kebenaran Islam. So why not kita sampaikan kebenaran Islam itu kepada mereka yang belum lagi mengetahui kebenaran Islam. Tidak lain tidak bukan mereka yang bukan Muslim. Dan berpesan-pesan dalam kesabaran. Nah, tuan-tuan dan puan, kita sama-sama pilih. Ada tak kita nak menjadi manusia yang beruntung ataupun kita nak menjadi manusia yang rugi? Baiklah. Berbalik kepada panel kita yang seterusnya, Brother Firdaus Wong. Brother, kalau kita lihat di Malaysia ni banyak pertubuhan NGO, baik kerajaan, badan kerajaan, mereka berkempen untuk kita mengharmonikan kepelbagaian agama yang ada di Malaysia ni. Namun persoalannya, bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan agama lain ini dalam nak mengharmonikan kepelbagaian agama itu? Dan boleh ke kita mewujudkan keharmonian tu? Dipersilakan Brother Firdaus Wong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada moderator, Marcellus, sahabat saya, Ustaz Zamri, Ustaz Ahmad Ikram, para asatiza, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kepada soalan yang dilontarkan, iaitu kepelbagaian agama dan juga wujudnya banyak institusi serta NGO-NGO di Malaysia. Bagaimanakah kita sebagai Muslim berinteraksi dengan agama-agama lain? Dan bolehkah kita mencapai keharmonian? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kebiasaannya bila saya dalam perkongsian, saya lebih suka kita berdepan dengan realiti berbanding dengan menggunakan perkataan yang sedap. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, kerap kali slogan yang sedap itu boleh memenangkan pilihan raya, tetapi dia tidak memenangkan suatu perjuangan. Untuk mengatakan keharmonian, siapa tak nak? Untuk mengatakan kegembiraan, siapa yang tak nak? Semua nak. Saya masih teringat ketika kami membuat street dakwah, antara tema kami adalah peace, tentang keamanan, tentang kedamaian, tentang keharmonian. Maka bila ditanya kepada madu'u kami yang belum Muslim, yang bukan Muslim, setujukah kamu bahawa semua agama, kita kata semua agama, mengajar akan kebaikan dan mengajar untuk mencapai keamanan? Dan mereka setuju. Mereka semua setuju. Tetapi bila soalan seterusnya ditanya, iaitu, andai kata semua agama ini mengajar kepada kebaikan dan mengajar untuk menjadikan dunia ini lebih baik, lebih aman, lebih harmoni, kenapa dunia masih belum aman? Persoalannya. Maka ada yang menjawab, ini kerana penganut agama ada yang tidak mau ikut ajaran agama untuk menjadi orang yang baik. Maka di situ puncanya bukan agama. Dan ini sekaligus membawa kita kepada realiti kita. Di mana ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia di muka bumi dan menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk kita hidup, menjadikan kita sebagai khalifah, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menjadikan tempat ini sebagai utopia. Apa yang saya maksudkan sebagai utopia? Utopia adalah suatu tempat yang di mana tak ada kesedihan, hanya kegembiraan semata-mata. Tak akan ada kesedihan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini sebagai suatu tempat yang berbentuk distopia. Distopia maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah
iaitu suatu tempat yang ada kebahagiaan tetapi ada juga kesedihan. Maksudnya, kegembiraan mutlak tidak mungkin akan dicapai. Saya bagi satu contoh yang sangat ketara. Kita suka datangkan, orang kata apa, satu tema, satu slogan, satu kempen yang bombastik, yang semua orang, yes, kita nak. Contohnya, kemiskinan sifat. Sedap tak bunyinya? Sedap ke tak, tuan-tuan dan puan-puan? Sedap. Memang sedap. Kita tak nak tengok orang miskin. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kemiskinan sifar itu mesti ada orang kaya, mesti ada orang miskin. Kalau tidak, bagaimana mungkin ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran itu? Kalau semua orang kaya, kita mana nak dapat pahala bersedekah? Itu adalah sunnatullah. Kita nak kata 100% Muslim. Mana mungkin 100% Muslim? Allah sendiri dah berfirman dalam surah Yunus, surah ke-10, ayat 99. Jikalau Allah mahu, nescaya Allah jadikan semuanya beriman. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 165, Allah kata bahawa di kalangan kamu ada yang dilebihkan nikmat itu sebagai ujian. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 155, kalian akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kematian. Kelaparan tu tak ada duit lah nak makan, tuan-tuan dan puan-puan. Ada duit, belum tentu ada makanan. Mesti ada orang lapar. Maksudnya, tapi jangan salah faham. Jangan salah faham seolah-olah nampak gayanya macam Brother Fidaus nak mempromosikan supaya kita tak harmoni. Tak. Kita kena berusaha. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai kita sebagai manusia, bukannya sama ada kita akan mampu mencapai the ultimate aim untuk keharmonian, tetapi berapa banyakkah usaha yang kita letakkan untuk menjadikannya seharmoni yang mungkin. Dan perkara ini boleh dilakukan. Ini menjawab persoalan daripada moderator, iaitu keharmonian boleh dicapai. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Dianya tidak lain tidak bukan menuding jari kepada orang lain. Dia perlu kembali kepada diri kita sebagai Muslim. Simple je. Tuan-tuan dan puan-puan, Quran dan Sunnah dah clear. Betul ke tidak? Surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat 10. Innama mu'minun wa ikhwah. Setiap yang beriman itu bersaudara. Clear cut? Clear cut. Alhamdulillah. Kemudian surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 103. Wattasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku. Berpegang teguh kepada tali Allah. Itu perintah Allah untuk Muslim, berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah. Kita jangan cakap tentang agama lain dulu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang sahabat saya kongsikan tu penting. Tetapi saya nak membawa kepada konteks realiti. Bila Allah kata wattasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku, berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah, pada diri kita, kita sebagai individu Muslim perlu mencapai suatu jenis keharmonian sesama kita. Sesama Muslim harmoni tak? Kalau yang menghadap kiblat yang sama, Tuhannya yang sama, Nabinya yang sama, rukun imannya yang sama, rukun Islamnya yang sama, sumbernya sama, pun tak harmoni juga. Kalaulah persaudaraan akidah itu tidak boleh menjadikan kita harmoni, bukan tak boleh. Kita ni manusia ni ego. Kita ni ego. Ada keegoan kita. Sesama adik-beradik pun, sama mak bapak pun, kerana harta pusaka yang seketika, yang tak banyak mana pun, bukan boleh jadi jutawan macam Macau scam. Tapi kita bergaduh. Bergaduh pasal benda kecil-kecil. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, nak mencapai bukan tak boleh. Boleh. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pastinya akan ada mereka yang tak mau ikut. Contoh yang paling nyata tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bercerita tentang realiti. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Yathrib pada waktu itu, Baginda SAW melakukan satu piagam Madinah. Dan di dalam piagam Madinah ada lebih kurang dalam 47 fasal. 47 fasal. Dari 47 tu tuan-tuan dan puan-puan, 24 fasal adalah berkaitan dengan hubungan antara Muslim dengan bukan Muslim. Yakni dengan orang-orang Ahlu Kitab, dengan Banu Nadir
Banu Qainuqa dengan Banu Quraidah yang ada di situ. Dan sudah tentu ada lagi Khazraj dengan Aus, ada yang masih belum Islam dan sebagainya. Maka di situ nampaknya Nabi SAW telah menyediakan satu platform kepada kita Muslim yang hidup selepasnya, satu platform, satu kaedah bagaimana nak berinteraksi dengan mereka yang akan mempunyai agama dengan fahaman yang lain, yang barangkali akan mempunyai cara berfikir, pola pemikirannya yang lain. Apa yang Nabi SAW kehendaki? Nabi SAW kehendaki keamanan. Betul ke tidak? Nabi SAW nak keharmonian tak? Yes. Nabi nak keharmonian, tuan-tuan dan puan. Tetapi tuan-tuan dan puan, di dalam fasal itu, walaupun banyak persetujuan, Muslim, cakap terus terang kita kan, daripada 47 fasal tu, ada tak mana-mana yang Nabi SAW ataupun umat Islam langgar fasal-fasal itu, ataupun dipenuhi sebaiknya? Maksudnya kebebasan untuk mereka beragama, kebebasan untuk mereka menguruskan diri mereka. Ada ke tidak? Ada. Nabi SAW cabuli semua tu tak? Tidak. Itu guideline kita sebagai Muslim. Sebelum orang lain nak buat apa, itu hak mereka. Itu kalau mereka buat salah, itu salah mereka. Tapi make sure kita selalu buat benda yang betul. Do what is good and do what is right. Dan tuan-tuan dan puan, kita lihat bagaimana insiden seperti Banu Nadir. Subhanallah, ada perjanjian damai, sama-sama menandatangani piagam. Kita ambil contoh piagam Madinah itu seperti perlembagaan negara kita di Malaysia, social construct-nya. Tuan-tuan dan puan di sini ada yang nak berperang dengan non-Muslim ke? Tak ada kan? Saya pun ada family yang non-Muslim, takkan saya berperang dengan mereka? Tak juga. Kita ada kawan-kawan sekitar kita yang non-Muslim, tak berperang. Kita nak keamanan, okey je. Tetapi tuan-tuan dan puan, andai kata, jangan kata yang bukan Muslim, andai kata ada Muslim nak masuk ke rumah kita, menceroboh rumah kita, yakni melanggar undang-undang negara, menceroboh rumah kita, cuba merompak kita, dan malahan cuba melakukan sesuatu ke atas ahli keluarga kita, apa kita akan buat? Apa kita akan buat? Dipersilakan masuk. Silalah buat apa yang kamu suka. Tak. Akan ada reaksi. Tetapi bila Banu Nadir, mereka cuba membunuh Nabi SAW, mereka melanggar perjanjian. Fine. Settle. Usir. Kemudian, Banu Qainuqa, yang di mana mereka melondekkan aurat seorang Muslimah. Bayangkan, hanya sekadar aurat. Tetapi tentera-tentera Islam mengepung mereka. Hari ini, kita tanpa segan silu, Masya Allah, mendedarkannya. Dulu dilondekkan, tentera Islam sanggup kepung. Hari ini kita sanggup londekan sendiri. Lalu Nabi SAW dengan tentera-tentera Islam mengepung Banu Qainuqa dan seterusnya diusir. Kemudian Perang Khandaq, Banu Quraidah, mereka mengkhianati perjanjian dengan bersekongkol dengan musuh. Tuan-tuan dan puan, what should we do? Dan benda ini kita tak punya masa yang banyak untuk menceritakan semuanya. Tetapi semua ini membawa kita kepada perspektif. Islam senantiasa menganjurkan kita untuk harmoni, untuk mencapai kebaikan. Sebab itu tadi bila Marcellus dia baca surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Quran menyuruh kita untuk lita'arafu, untuk berkenalan. Kita nak harmoni, kita nak peace. Tetapi sometimes tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, peace kita boleh capai bila mana petunjuk kita sebagai Muslim. As a Muslim, apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata, do your best. Kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekadar berkempen dengan slogan-slogan yang sedap, kita nak harmoni, tapi buat benda yang lain. Macam mana? Kita bagi Assalamualaikum kepada sesama Muslim yang bermaksud selamat sejahtera, rahmat Allah ke atas kamu. Tapi cara kita cakap Assalamualaikum. Mana sejahteranya? Mana rahmatnya? Dengan nada yang marah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, bagaimana kita nak mencapai? Antaranya pertama kita sebut tadi, kita sebagai Muslim have to show a good example. Have to show a good example. Kenapa saya kata begitu? Saya tahu mungkin di kalangan kita ada yang berfikir, tapi bro, mereka nanti
do not allow insignificant people to affect your life significantly. You control what you control, but do not try to control what you can control. Yang kita boleh control adalah diri saya. Saya tak boleh control kelakuan tuan-tuan dan puan-puan. Lepas saya cakap 20 minit, lepas habis forum ni, tuan-tuan dan puan-puan nak buat apa? Ikut orang utara kata, lantak pi ya. Saya tak boleh nak control. Itu yang Allah juga dah bagi tahu. Sebab itu, hidup saya okey je, tenang je, relax, happy je. Kalau orang tak berubah, happy je. Sebab apa? Surah Al-Ghasiyah surah 88 ayat 21-22. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah amaran dan tugas kamu hanya sekadar memberi amaran, dan kamu tidak diberikan kuasa sedikit pun untuk mengubah orang. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba follow Islam sebaik mungkin. Parking kereta parking elok sikit lah. Parking kereta berharmoni, solat soft cantik dah. Soft tepat. Tapi bila parking tunggang langgang, 3-4 layer. Sesama muslim bergaduh, isu remeh-temeh, isu furuk. Subhanallah. Macam mana nak harmoni? Tidak. Muslim show a good example sebab Muslim merupakan majoriti. Jikalau yang majoriti tak tunjukkan contoh yang baik, bila mana yang majoriti ini boleh mencapai harmoni sesama mereka, insya-Allah sangat mudah untuk mencapai harmoni dengan mereka yang ada agama lain. Dan perlu kita ketahui juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita bermula dengan kita. Saya suka bermula dengan diri kita sebagai muslim. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita juga macam apa sahabat saya sebut, Zamri, kita perlu reach out. Kita perlu reach out. Sebab apa? Dunia ni begini. Dunia ni ialah sama ada kita yang berkongsikan dan mengajak orang untuk mengikuti nilai yang ada dalam Islam, ataupun mereka yang akan mengajak kita untuk mengikuti nilai mereka. These two way. Tak ada orang neutral. Seriously. Buktikan kepada saya tak ada orang neutral. Tuan-tuan dan puan-puan, ada kawan-kawan yang makan vegetarian tak? Ada kan? Pernah tak mereka promote kepada kita, makan vegetarian ni bagus, jangan bunuh binatang? Ada tak? Bagi kita, makan KFC lah sedap. Betul? Tapi kenapa dia sungguh-sungguh? Bukan dia tak tahu kita makan daging. Kita suka makan daging. Tak ada kambing golek, tak boleh tidur. Bukan dia tak tahu, tapi kenapa tetap dia nak promote vegetarian kat kita? Sebab mudahnya, iaitu dia yakin vegetarian is the best lifestyle. Tak bunuh binatang. Sekarang kembali kepada kita. Kita yakin ke tidak Islam adalah the best lifestyle, yang paling komplit? Kita yakin. Kita dah yakin. Jadi isunya ialah sama ada kita yang cuba berkongsi dengan mereka untuk mengikuti nilai-nilai yang ada dalam Islam. Sebab maksud Islam itu sendiri adalah keamanan, keharmonian, kesejahteraan yang dicapai dengan menundukkan akal dengan hawa nafsu kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nama Allah ialah apa? Assalam. Assalam. Salah satu nama jannah Darussalam, bukan Brunei ya. Darussalam. Jadi kita kena juga reach out kepada mereka. Selepas reach out, mereka tak nak terima. Okay, we have done our part. Sebab itu prinsip dalam Quran bukan kita ambil satu tak ambil satu. Tetap prinsipnya la ikraha fidin, lakum dinukum waliyadin, itu tetap berjalan. Mereka tak nak terima. Dah, tetap boleh berkawan ke tidak? Boleh. Kenapa tak boleh? Saya dah dakwah kepada family saya dah berapa tahun. Ada bapak saya masih belum Islam, kakak saya masih belum, abang saya masih belum, ada sanak saudara saya belum. Habis saya jumpa mereka bermusuh. Tak juga. Senyum juga. Saya ada ni cikgu sekolah rendah saya dekat depan saya ni. Saya dah tua dah ni. Maksudnya waktu dia jadi cikgu saya tu dia baru awal 20-an. Ya. Ada cikgu-cikgu sekolah saya yang saya masih berhubung, yang masih belum Muslim. Habis saya bermusuh. Tak bermusuh, berbaik juga. Kami di MRM buat My Kampung Fresh Mart yang ada food bank. Yang ramai majoritinya yang datang ambil food bank secara percuma tu, satu paket tu RM50 bagi free je. Yang majoritinya datang ambil adalah orang yang bukan Islam. Adakah saya kata, kamu kafir, balik? Tak ada. Mereka pun manusia. Kita buat kebaikan, dapat, no problem. Orang nak terima, tak nak terima, no problem. Saya berkawan dengan apek Cina, saya berkawan dengan Uncle Kentang.
macam-macam kami cerita. Saya berdakwah kepada dia, dia tahu saya pendakwah. Saya hantar dia balik rumah, macam-macam cerita agama saya cerita dengan dia, macam-macam soalan dia tanya saya. Masih kontak. Dia tahu saya pendakwah, no problem. Dia tahu saya ajak orang masuk Islam, dia tak marah saya ajak orang masuk Islam. Sebab dia tahu, dan kata-kata dia, kalau saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin pedih. Dia kata, dia cakap dengan saya macam-macam bahasa lah. Cina ni, bila jumpa tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam bahasa. Jumpa, dia bagi Assalamualaikum. Ini kapiam. Cakap Assalamualaikum. Cakap bahasa Melayu. Lepas tu cakap English. Lepas tu cakap Cantonese. Lepas tu cakap Hokkien. Lepas tu cakap Hakka. Semua kasih campur. Lepas tu, bila saya on the way hantar dia balik, dia kata, bro, I know you are doing dakwah. I know you want to invite people to become Muslim. You know how many people comment and call me, ask me, you know, uncle, you talk to brother Fidaus lah. Orang selalu dia cakap dengan saya, you know, I want to meet you also. And I'm not angry if you invite me to become Muslim also. Because I know, as a Muslim, this is what you're supposed to do. If you don't do to invite people to become Muslim in which you believe Islam is the only true religion, then you are not a good Muslim. Terasa tak? Ada kawan saya marah kat saya. Tapi dakwah tetap diteruskan. Contoh, Alhamdulillah, lagi 2 hari, first year anniversary mak saya memeluk Islam. Tahun lepas dia memeluk Islam. Bila mereka asyik tanya saya, kenapa you asyik cakap dengan saya pasal Islam? You tak boring ke? You agama you, saya agama saya lah. Saya kata sebab inilah agama saya. Kalau itu agama you, you buatlah agama you. Kenapa nak cakap agama you dekat saya? Saya kata sebab agama saya menuntut saya untuk cerita sama you. Saya cakap dengan you bukan mau ajak masuk neraka. Sebab saya percaya, ini saya cakap direct je. Sebab saya percaya Islam agama satu-satu agama yang benar. Kalau mak tak masuk Islam, tak boleh masuk syurga. Saya cakap direct, ini mak sendiri. Apa? Kita buat dakwah ni sebab kita benci orang ke? Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Kita bagi ubat kepada orang yang sakit sebab kita benci dia ke? Tak, sebab kita sayang dia. Kita nak keharmonian, lepas dah cakap, settle. Ada tak benda saya berbeza dengan Uncle Kentang, dengan Apek, dengan Dr. Bala, semua? Ada. Tapi okey je. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, jangan talam dua muka. Depan cakap lain, belakang cakap lain. Masalah kita hari ini last. Saya suka cakap reality. Saya juga banyak terlibat dengan interfaith dialogue. Dan selepas interfaith dialogue, itu dialog sebenarnya bermula. Sebenarnya, dialog kat depan tu, itu wayang je. Tak tahu lah. Dialog kat depan ni wayang je. Yes, semua okey. Tahu tak, the real interfaith dialog bermula di belakang pentas, waktu makan. Sebab, saya kata begini, our problem is not because of our differences. Masalah kita bukan kerana perbezaan kita. You know what is our real problem? Our problem is, we do not dare to speak the truth in front one another. Just to be nice. Sweep everything under the carpet. So bila balik, kita masuk masjid, kutuk orang. Mereka masuk gereja, kutuk agama lain. Mereka masuk kuih, kutuk agama lain. End up, mana kita nak dapat keharmonian? Tak puas hati, cakap depan. Tak boleh solve, no problem. Ikut undang-undang. Mereka akan ada agenda, kita akan ada agenda. Sama-sama buat agenda, sama-sama ikut undang-undang negara. Siapa yang tak ikut, biarlah polis deal dengan mereka. Jadi mustahil ke tidak untuk capai keharmonian? Bagi saya, tak mustahil. Boleh dilakukan. Tetapi on and off, pasti kita ada kekacauan. Pasti akan ada orang yang tak nak ikut undang-undang. Kita dah drive punyalah baik, 80, tu 60. Tapi mabuk seorang pergi lawan arus. Bukan salah kita. Ada orang sengaja macam tu. Ada orang memang perangai begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sebagai muslim, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Adakan harmoni sesama kita sebagai muslim. Kita akan ada perbezaan ideologi politik, ideologi mazhab-mazhab yang berbeza, tetapi itu bukan penyebab untuk kita bergaduh dan bermusuh. Kita boleh berbeza secara akademik, tetapi tetap kita tahu bahawa dia adalah seorang muslim yang bila kita jumpa tetap kita bagi Assalamualaikum, yang jikalau dia meninggal tetap kita kafankan dan tanam di tanah perkuburan Islam. Maka jadi contoh yang baik. Dari situ bila muslim ada harmoni, insya-Allah yang lain-lain akan menyusul kemudian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Brother Firdaus Wong
di atas perkongsian yang beliau kongsikan kepada kita sebentar tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Nah, kita boleh mewujudkan suasana harmoni ini dalam kepelbagaian agama di Malaysia. Namun, sebagai Muslim, tidak seharusnya kita mempergadaikan prinsip agama Islam itu sendiri dalam kita nak mencapai keharmonian itu. Seperti mana yang tadi yang dikongsikan oleh Brother Firdaus Wong, Quran dan Sunnah adalah sumber untuk kita mencapai keharmonian itu sendiri. Dan sebelum kita nak mencapai keharmonian kepada golongan yang lain, kepada agama lain, seeloknya kita mencapai dulu keharmonian di kalangan kita. Okey, baik. Mungkin kita nak bagi laluan azan dulu. Azan. Bismillah walhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan lagi forum kita pada hari ini. Sebenarnya kita ada 2 round saja. Round yang pertama telah pun habis, dan round yang terakhir ini adalah rumusan. Hasil daripada perbincangan, hasil daripada forum ini, rumusan daripada para panel kita. So, tanpa membuang masa lagi, tuan-tuan dan puan, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Ikram untuk memberikan rumusan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan,
Saya nak cerita sedikit pengalaman, ni pengalaman ringkas sahaja. Kerja saya ni adalah untuk bahagian penyelidikan, kajian. Antara bahagian besar adalah kami mengkaji gerakan-gerakan misioneri, gerakan-gerakan agama yang telah bertapak di Malaysia dan juga yang antarabangsa. Jadi antara masa bila mengkaji gerakan-gerakan mereka ni, kami jumpa kenalah kepala-kepala gerakan misioneri. Ada ramai daripada luar negara dan mereka ni tak boleh cakap bahasa Melayu. Tak fasih bahasa Melayu, tetapi berani untuk meneruskan usaha untuk menyebarkan nilai dan juga agama mereka kepada masyarakat kita di Malaysia. Jadi sehingga pada suatu hari datang seorang daripada aliran baru, dari agama baru daripada Korea Selatan. Dia orang Cina tapi dia boleh cakap bahasa Melayu. Dia seorang misioneri Kristian agama baru di bawah nama World Mission Society Church of God, ataupun orang cerita tentang dia mengaku ibu Tuhan. Dia datang kepada ofis kami dan jumpa dengan saya. Dan dia cuba nak bagi penerangan tentang agama dia. Masa kami dialog dengan mereka. Jadi bila duduk tengok kumpulan-kumpulan misioneri ni, dia rasa diri ni rasa macam malu pun ada, tercabar pun ada. Mereka ni datang ni dengan ramai-ramai ni adalah untuk semata-mata menyebarkan fahaman dan nilai mereka kepada masyarakat kita. Sehingga kalau perkara itu kita tak rasa tercabar, tak rasa malu, itu menyebabkan saya sepatutnya di bahagian penyelidikan bersama Brother Firdaus Wong. Kali ikut kerja ni fokus banyak penulisan mengkaji. Tetapi apabila rasa tercabar ni, nak tak nak kena keluar bercakap juga. Kena berdepan juga dengan realiti. Jadi apabila kita tengok gerakan-gerakan ini, kita juga terpaksa menyahut, biar rasa untuk bagaimana kita nak tarik ibrah. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Taala jelas menyebut pada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi di mana semangat di dalam ayat yang kita duk baca ini untuk kita apply, untuk kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Wallahu a'lam. Itu saja. Baik. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Ikram. Dan seterusnya kita mempersilakan Brother Zamri Vinod untuk memberikan rumusan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pesanan yang saya nak pesan dekat tuan-tuan. Alhamdulillah, lebih kurang dalam tempoh sejam kita telah pun mendengar apa yang dibicarakan oleh ahli panel dan sebagainya. Kita tahu ada keberadaan kepelbagaian agama di Malaysia ini juga boleh jadi sebagai apa orang panggil peluang, ataupun juga boleh jadi sebagai cabaran. Namun apa sebenarnya kita nak buat selepas daripada kita dengar forum ini? Kami berempat, Ailio pun dah mula nak kering. Tetapi perkara ini tuan-tuan akan jadi rugi. Apa yang kami cakap ni akan jadi rugi tuan-tuan jika tuan-tuan dengar lepas itu tak ada apa-apa tindakan. Rugi tak tuan-tuan? Sangat rugi. So saya harap tuan-tuan selepas daripada ini tuan-tuan akan buat dakwah dalam lingkungan kemampuan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pandai berbicara, buatlah dakwah dengan bicara, cari kawan non-muslim dan sebagainya, bina hubungan sedikit. Okey, lepas tu mula cerita tentang agama Islam kepada dia. Okey, ataupun kalau tak pandai berbicara, buat dakwah melalui penulisan. Kalau ada banyak duit, buat dakwah melalui kebajikan. Kalau semua ni tak boleh, cari risalah-risalah Islam bagi dekat masyarakat bukan Islam. Cakap pun tak payah tuan-tuan. Cakap pun tak payah. Kalau nak pergi bagi risalah Islam pun takut ni. Jumpa je takut. Pergi masuk dekat postbox dia orang. Kalau itu pun susah, bungkus elok-elok, buat macam hadiah, bagi dia hadiah. Sebelum dia buka, kita cabut. Besok kalau jumpa dengan dia, dia kata, kenapa you bagi saya buku Islam? Bagi tahu dengan dia supaya saya nak you kenal agama saya. Dan kemudian kita boleh berbincang dan sebagainya. Kalau itu pun dah bagi buku, dia tanya kenapa bagi? Sekejap, saya bagi jawapan. Kontak dengan kami di One Center Malaysia. InsyaAllah kami juga boleh bantu. But in the end, setiap kita kena berperanan di dalam menyampaikan agama ini kepada masyarakat bukan Islam. Saya nak akhiri dengan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat ke-33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan
wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik bicaranya daripada mereka yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih Brother Zamri Vinod di atas rumusan yang diberikan. So, yang terakhir sekali kita mempersilakan Brother Firdaus Wong. Baik, dalam tempoh 3 minit untuk rumusan ni, bila kami diberikan topik ini iaitu Islam dan cabaran kepelbagaian agama di Malaysia, dan saya pula diberikan soalan tentang keharmonian, dia macam tak berapa kena. Sebab kami 3 panelis ini dikenali sebagai mereka yang agak kontroversi. Ya, dia dengan berapa banyak laporan polisnya, dia dengan berapa banyak laporan polisnya, saya yang berapa banyak laporan polisnya, sehingga orang datang menyerbu pejabat kami dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kalau lihat kepada panelis ini, kepada apa yang kami sampaikan, kepada proses, kepada flow, kepada forum ini, tuan-tuan dan puan-puan nampak keharmonian dia tak? Walaupun sebenarnya perasan tak perasan datang daripada 4 bangsa berbeza. Sabah, ini India, ini Melayu, ini Cina. 4 bangsa yang berbeza, tetapi disatukan atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa formula nak harmoni? Tuan-tuan dan puan-puan ingat macam saya selalu bergurau dengan Zamri, saya bergurau dengan Ustaz Ahmad Ikram. Seolah-olah ni kami 24 jam 365 tahun 665 hari setahun, kami ni happy je, kami tak bergaduh. Saya nak bagi tahu satu rahsia lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke? Boleh ya? Saya dengan Zamri ada banyak perbezaan. Ada banyak perbezaan sampai kami kami jadi marah, tapi tak bertumbuk. Ya, tak sampai nak bertumbuk. Ada. Sebab masing-masing ada pandangan yang berbeza, ada metod yang berbeza dan sebagainya. Saya dengan Ustaz Ahmad Ikram, walaupun dia kaki tangan saya, tetapi dia dibenarkan untuk berbeza dengan saya. Tak ada masalah. Tetapi akhirnya, macam mana nak selesaikan masalah tu untuk mencapai keharmonian? Matlamat, iaitu kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Dia berbeza, adakah perbezaan dia menyebabkan dia terkeluar dari Islam? Tak. Adakah perbezaan dia tak sesuai dengan Quran dan Sunnah? Mungkin perbezaan apa yang dia nak buat dengan cara dia berfikir tak sama dengan saya. Dan itu adalah fitrah manusia. Kalau semua manusia berfikir cara yang sama, berkelakuan yang sama, maka kita bukan manusia, kita adalah robot. Tetapi hakikatnya kita adalah manusia. Betul ke tidak? Dan at the end of the story, tuan-tuan dan puan-puan, apa juga yang cuba kita lakukan di dunia ini, dalam usaha kita untuk melakukan supaya ada keharmonian, keamanan, bukannya untuk orang lain. Dia seumpama sebatang lilin. Lilin itu tak boleh buat apa-apa terhadap dinding agar dinding itu bercahaya. Yang lilin itu boleh buat hanyalah menyalakan dirinya agar cahaya daripada dirinya itu dapat menerangi bilik yang gelap tadi. Dan apa yang kita cuba lakukan di dunia pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak lain tidak bukan adalah supaya bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada jawapan yang memuaskan agar dengan rahmat Allah kita dapat masuk ke jannahnya. Itu saja. Itu je. Jadi sama-sama kita usaha buat apa yang termampu, yang selebihnya kita serahkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah kurniakan keamanan, keharmonian dan kesejahteraan kepada kita dan juga negara kita, insya-Allah. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Brother Firdaus Wong di atas rumusan yang diberikan, dan kita telah mendengar penjelasan, penerangan yang diberikan oleh 3 panelis kita yang hebat-hebat ini. Dan tuan-tuan, kita telah pun sampai ke penghujung penghujung forum kita pada malam hari ini. Dan bagi mengakhiri forum ini, saya sebagai moderator suka saya memberikan satu renungan yang sama-sama kita boleh jadikan sebagai renungan dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita membaca Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat ke-115, di mana Allah berfirman, adakah patut kamu berfikir bahwasanya kamu ini diciptakan dengan sia-sia? Persoalan yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Dan kita semua tahu jawapan dia. Tujuan penciptaan manusia ini
adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan, ibadah itu bukan sahaja solat, bukan membayar zakat, ataupun berpuasa di bulan Ramadan, ataupun menunaikan haji. Bukan itu saja. Dakwah, menyampaikan kebenaran kepada mereka itu ibadah. Kita berusaha untuk mencapai keharmonian baik sesama muslim ataupun bukan muslim, juga satu ibadah. Dan sebagai muslim juga kita tahu bahwasanya kita wajib untuk sentiasa menuntut ilmu seperti mana yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Dan sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita ada dekat dengan pencipta, seharusnya kita menerjemahkan pendekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, kita mengaplikasikannya dengan perbuatan, percakapan yang baik, yang sepatutnya memberikan keberkesanan yang positif kepada semua masyarakat. So tuan-tuan dan puan, dalam kita mencapai, dalam kita menghadapi kepelbagaian agama di Malaysia pada hari ini, marilah kita sama-sama berpegang terus kepada Al-Quran dan Sunnah, supaya kita boleh mencapai kepelbagaian agama ini tanpa kita merosakkan perkara-perkara yang telah wujud, yang telah baik, dan kita tetap berpegang pada prinsip agama itu sendiri. Nah, tuan-tuan dan puan, sekali lagi sebagai penutup forum kita pada hari ini, sepanjang perbincangan yang dilakukan oleh kami, segala kekurangan, segala kelemahan itu kami mohon maaf, dan segala kebaikan, kemanfaatan yang tuan-tuan dan puan-puan dapat pada malam hari ini, dia bukan datang daripada kami, tetapi dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja daripada kami, tuan-tuan dan puan. Marilah kita bersama-sama terus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kita mencapai, dalam kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.